Shalom, saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam Rhapsody of Realities, TNI Malaysia. Terpujilah nama Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Mulia. Tajuk perkongsian kita pada hari ini iaitu Dia melihat hatimu. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati dan menguji fikiran manusia untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya dan sesuai dengan hasil perbuatannya. Yeremia 17 ayat 10. Terdapat contoh-contoh yang luar biasa dalam kitab suci yang membantu kita mengerti bahawa Tuhan sememangnya menguji hati manusia. Pertimbangkan kisah Daud tentang bagaimana Tuhan telah memilih dia daripada keluarga Isai, dan Tuhan jelas menolak saudara lelakinya yang bernama Eliab. Dari segi penampilan luaran, Eliab mempunyai segala-galanya yang kamu inginkan dalam seorang pemimpin. Ketika dia muncul, Nabi Samuel melihatnya dan dia berkata, "Sesungguhnya di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." 1 Samuel 16 ayat 6. Walau bagaimanapun, Alkitab berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." 1 Samuel 16 ayat 7. Perhatikan kata-kata Tuhan. Dia tidak berfirman, "Jangan urapi Eliab, kerana bukan dia yang aku pilih." Jika dia telah berkata sedemikian, itu bermakna dia tidak mempertimbangkan Eliab. Tetapi Tuhan berkata, "Aku telah menolaknya." Ini bermakna Tuhan telah mempertimbangkan dia dan mengatakan tidak. Adakah Eliab tahu bahawa dia pernah dipertimbangkan oleh Tuhan untuk menjadi raja ke atas Israel suatu hari nanti? Tidak. Dia tidak tahu. Namun, Tuhan telah mempertimbangkannya dan mendapati dia mengikut keinginan tubuh. Ada satu lagi kisah, iaitu kisah Abraham. Suatu kisah yang baik, kerana Abraham lulus ujian tersebut. Setelah bertahun-tahun menginginkan seorang anak, Sarah dan dia akhirnya menimang seorang anak lelaki di usia tua mereka. Tetapi pada suatu hari, Alkitab mengatakan bahawa Tuhan menguji Abraham. Dia memintanya untuk mempersembahkan anak tunggalnya, Ishak, sebagai korban. Kejadian 22 ayat 2. Tuhan tidak mengumumkan kepada Abraham, "Hei, aku mahu menguji kamu sekarang." Tidak. Tetapi Abraham menunjukkan imannya bahawa Tuhan boleh membangkitkan Ishak dari kematian, dan secara simboliknya itulah yang berlaku. Ibrani 11 ayat 17 hingga 19. Dia mempercayai Tuhan sepenuhnya dan mematuhinya. Kamu mungkin tidak tahu bila kamu sedang diuji atau dipertimbangkan untuk ke peringkat yang seterusnya
dalam tugasan dan kenaikan pangkatmu. Yang penting sekali, jangan mendapati dirimu menurut keinginan tubuh. Inilah sebabnya kamu harus berjalan dalam iman, harapan, dan kasih. Hendaklah kamu merendahkan diri dan sentiasa menjadi yang terbaik, bukan dalam kemunafikan, tetapi dalam ketulusan hati dan kejujuran, kerana sesungguhnya Tuhan melihat hatimu. Marilah kita sama-sama membuat pengakuan. Aku mempunyai hati yang mengasihi Tuhan dengan penuh kegairahan, dan aku melayani Dia dengan sepenuh hati. Keinginanku, ya Tuhan, adalah untuk menyenangkan hatimu selalu. Aku menyelaraskan diriku dengan firman-Mu hari ini, untuk mengetahui dan berjalan dalam kehendak-Mu yang sempurna mengenai segala sesuatu, hingga hidupku akan membawa kemuliaan kepadamu dalam nama Yesus. Amen. Sebagai ayat renungan, kita boleh rujuk pada Amsal 17 ayat 3, Mazmur 26 ayat 2, dan 1 Samuel 16 ayat 1. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tnimsia@gmail.com. Sekali lagi, tnimsia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.